Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ni saya nak tunjukkan kat korang macam mana kita nak tanam pokok buah rock melon. Jadi kat depan ni kita ada anak benih yang saya dah semai beberapa hari yang lalu. Jadi kita akan mulalah. Dari segi media tanaman ni, saya menggunakan tanah hitam sawit. Tanah hitam sawit ni dia bagus kerana dia bersifat poros dan dia orang kata mempunyai zat-zat yang bagus lah untuk semua jenis tanaman. Sebab dia diambil dan diproses daripada bahan buangan sawit. Dan saiz polybag yang saya gunakan adalah 16 inci kali 16 inci. Dan saya isi tanah sebanyak 3/4 daripada saiz polybag ni lah. Jadi kali ni saya decide untuk tanam 3 polybag saja dulu. Maknanya satu polybag, satu anak pokok. Memandangkan ruang di rumah saya tak banyak dan ini pertama kali saya tanam pokok rock melon. Jadi yang kata untuk mencuba kita tanam 3 anak pokok dahululah. Ya. Dan sebenarnya kita boleh tanam direct lah ke dalam polybag yang besar tadi tu. Tapi kalau anda nak semai dahulu anak benih tersebut selama beberapa hari dan pindahkan ke dalam polybag pun boleh juga. Tapi untuk pokok rock melon ni dia sangat senang benih dia untuk bercambah. Jadi saya rasa kalau nak tanam terus ke dalam polybag pun lebih mudah dan kita tak perlu nak kata transfer dan juga ada kemungkinan untuk merosakkan akar pokok tersebut lah. Disebabkan akar dia jenis yang bukan akar tunjang, jadi dia ada pada paras bahagian atas saja, dia tidak turun dalam ke bawah. Jadi saya rasa boleh terus tanam lah, tak menjadi masalah. Cuma kena pastikan bila kita congkel akar dia tu kena perlahan-lahan lah. Tak boleh tarik, tak boleh tekan terlalu kuat. Kena congkel di bahagian tepi sikit demi sikit, dan baru bila dah longgar baru kita angkat. Dan apabila kita dah pindahkan ke dalam polybag, pastikan akarnya kita tutup dengan tanah lah. Dan kita guna jari kita untuk mampatkan sedikit tanah tu. Jangan terlalu kuat, tapi cukup hanya sekadar untuk bagi anak pokok kita ni berdiri lah. Kemudian saya letakkan lokasi pokok rock melon saya ni di bahagian hadapan rumah saya. Yang mana rumah saya ada atap, jadi bahagian hujung atap tu lah biar dia terkena cahaya matahari secara terus, tetapi tak terlalu direct. Maknanya tak terlalu kata panas sangat lah. Ada juga shading di bahagian depan ni, tapi dia sedikit terbuka sebab dah hujung-hujung porch lah. Apabila dah siap pindahkan anak pokok ni ke dalam polybag, jangan lupa untuk siram dengan air pipe supaya orang kata, sebab bila dia dah dipindahkan, akar dia ni agak sensitif, dan bila dah terusik ni dia akan layu sikit. Jadi dia perlukan air untuk nak orang kata teruskan percambahan dan kembali segar lah. Macam yang anda lihat sekarang ni, dekat depan ni ada pancang buluh yang saya beli secara online saja, murah. Yang ni saiz dia kalau tak silap saya setengah meter.
Dan pancang ni fungsi dia adalah untuk orang kata melindungi anak pokok kita lah. Saya akan menggunakan 3 batang pancang untuk membentuk segitiga, dan bahagian atas ni nanti saya akan ikat lah dengan getah ke ataupun dengan tali supaya dia stabil dan tak jatuh dan tak menghimpap kita punya tanaman. Dan antara fungsi lain kata pancang ni lah untuk mengelak daripada anak pokok kita ni diganggu oleh orang kata haiwan-haiwan yang ada di persekitaran. Contohnya macam kucing dan sebagainya lah, yang sebab kucing ni kadang-kadang dia suka panjat, dia suka duduk atas kita punya tanaman, dan dia suka korek-korek tanah tu, nanti so boleh merosakkan anak pokok kita lah. Kadang-kadang yang lagi teruk, dia akan buang najis dia dekat atas tanah dalam polybag kita ni. Jadi pancang ni dia melindungi supaya kucing ke apa ke dia tahulah yang dia tak boleh naik atas tu. Dan yang bagusnya pancang ni sedikit sebanyak dia menghalang daripada air hujan daripada direct kena lah kepada tumbuhan kita ni. Nah pula dia masih muda kan, dia punya batang tu mudah patah. Kalau kena hujan lebat, kemungkinan besar pokok ni boleh jatuh, tumbang ataupun patah, koyak dan sebagainya. Jadi pentinglah pancang ni, ada orang kata banyak fungsi dia. Setelah beberapa minggu pokok saya rasa dalam lebih kurang tak sampai 2 minggu kita punya pokok rock melon ni dah mula membesar. Ini pun dah lebih kurang setengah kaki kalau tak silap. Jadi lepas ni selalunya bila saiz macam ni kita akan terus buat kita akan pacakkan tali kita ikat pada kayu dan kita cucuk ke tanah. Dan tali tersebut adalah untuk sebab rock melon ni dia adalah pokok menjala pokok menjala, tapi kita ajar dia untuk menjala ke atas. Jadi tali tu kita ikat di atas, kita paku lah, dan kita ikat di dinding ke ataupun kita buat dawai ke, terpulang lah. Macam saya ikat di dawai dan saya pasang tali dan saya tarik ke bawah dan saya pacakkan ke dalam tanah. Dan kita akan lilit-lilitkan pokok rock melon kita ni di sekeliling dia, orang kata setiap 2-3 hari macam tu lah. Macam yang anda tengok dekat depan ni sekarang. Kalau korang nak tahu, pokok rock melon ni dia daripada hari pertama sehinggalah kita petik buah harvest tu, dia hanya memakan masa 75 hari ke 100 hari. Kalau orang yang dah profesional tanam, selalunya 75 hari dia dah boleh harvest ataupun dah boleh petik buahnya. Tapi sebab saya pertama kali tanam dan saya ada berbuat beberapa kesilapan kata newbie ataupun kesilapan orang baru, jadi pokok ni lambat sedikit lah, kata atas daripada 90 hari baru dia berbuah. Dan kalau anda tengok saya punya pokok ni dah daripada 3 hanya 1 sahaja yang kata berjaya tumbuh dengan suburnya dan dengan kata jaya dan cantiknya. Yang manakala yang lagi 2 tu, 1 tu patah sebab kena langgar dengan kucing yang bergaduh jadi tak dapat diselamatkan. Dan yang lagi 1, yang ketiga pula, dia agak terbantuk sikit sebab dia terkena serangan kulat, jadi pembesaran dia agak perlahan sikit lah. Tapi saya dah kata berjaya spray racun kulat dan dia masih okey lagi, tapi cuma kita tak tahu dia boleh survive ataupun tidak lah. Cuma yang tinggal yang betul-betul subur yang 1 ni je. Kalau anda tengok cantik dia dah keluar bunga jantan dan juga bunga betina. Tapi sekarang ni yang keluar adalah bunga jantan Bunga jantan ni dia akan tumbuh di dahan utama. Dia orang kata dekat dahan utama tu, di ketiak daun tu dia akan tumbuh. Manakala untuk bunga betina pula dia akan tumbuh di sulur dia bukan di
dahan utama. Maknanya bila dah keluar daun nanti akan ada keluar sulur yang memanjang, dan itulah yang akan bunga betina itulah nanti yang akan menghasilkan buah. Sebab dia akan, kalau kita boleh bezakan, yang bunga betina ni dia ada kantong di belakang bunga tu, manakala jantan tak ada. Kalau nanti korang boleh tengok lah, yang macam kat depan ni adalah bunga jantan. Dan kita akan kahwinkan bunga jantan ni dengan bunga betina dengan cara pollination ataupun pendebungaan secara manual. Kita akan petik bunga jantan tu, kita buang kelopak dia, dan debunga yang belah dalam tu kita akan gesek-gesekkan di bunga betina pula. Dan daripada situ berlakunya polinasi ataupun pendebungaan, dan seterusnya akan menghasilkan bunga yang berjaya untuk menghasilkan buah lah. Okey, yang anda lihat sekarang ni, ini adalah sulur dia yang mana akan menghasilkan putik bunga betina. Nampak dia akan keluar memanjang macam tu daripada daripada celah ketiak dahan tu. Kalau macam tadi jantan dia terus tumbuh je dekat situ, yang ni dia akan keluar sulur, dia macam keluar memanjang. Dan sulur ni lah yang akan menghasilkan, orang kata, kantong buah daripada bunga betina tu lah. Sekarang ni korang dah boleh nampak kan, dah ada 2 sulur dekat sini. Dan untuk pemilihan sulur yang untuk dijadikan, orang kata, buah, perlulah daripada daun yang ke-7 sehingga daun yang ke-12 kalau tak silap saya. Itu adalah, orang kata, tahap yang mana kita pilih untuk jadikan buah. Dia tak boleh terlalu tinggi sangat, tak boleh terlalu rendah sangat. Dan orang kata, satu pokok ni sesuai, kalau untuk buah yang grade A, satu pokok satu buah saja. Boleh juga kalau nak buat 2 ke 3 buah ke satu pokok, tapi saiz buahnya akan jadi sedikit kecil lah daripada, kata, grade yang bagus. Jadi untuk memastikan kualiti buah yang bersaiz grade A, satu pokok satu saja buah yang kita akan simpan. Yang selebihnya kita akan potong dan cantas lah. Untuk menghasilkan buah rock melon yang sihat juga, kita kena kekalkan daun sebanyak 20 ke 25 helai daun lah. Maknanya setiap pokok ni dia ada keluar daun. Kalau kita kira daripada bawah sampai ke atas, ada 20 ke 25 helai daun. Macam ni kan, kita kira lah 1, 2, 3 sampai ke atas. Jadi cukup 25 saya akan cantas lah, supaya, orang kata, pembesaran dia fokus kepada zat-zat dan air dan juga baja yang kita tanam ni, yang kita siram, akan fokus kepada pembesaran buah pula, bukan lagi kepada pembesaran pokok dan juga daun.
Baiklah, kalau seperti yang korang tengok kat depan ni, saya memilih sulur yang mempunyai bunga betina yang sihat lah, ataupun yang boleh, kalau kita antara banyak sulur betina tu, dia lah yang paling kata nampak sihat dan membesar dengan baik. Dan kita tengok bila dia dah ada kantung tu, dan bila dia dah bunga dia tu dah mekar, buka macam tu, kita akan ambil petik bunga jantan dan kita akan debungakan dia, pollinate dia, geselkan dia dekat bunga betina. Macam yang korang lihat ni, saya akan tunjukkan. Lepas tu kita kopek ataupun kita tarik kelopak dia yang warna kuning ni, dan kita tinggalkan hanya bahagian yang ada bunga dekat bahagian tengah tu saja. Maknanya kelopak dia semua kita buang. Tapi hati-hati tarik, takut terkoyak sampai ke bawah. Nanti bunga dia pun tercabut sekali. So pelan-pelan lah. Jadi bila dah cabut semua kelopak tu, tinggal bunga dia. Dia warna kuning kalau korang nampak dalam dia tu warna kuning sikit. Dan kita ambil yang bunga jantan ni, kita kawinkan dia. Kawin ni kita gesel-geselkan dengan bunga bahagian dalam bunga betina tu. So jantan ke betina, macam tu. Korang gosok-gosok bagi dia bergabung, bersentuh. Tapi jangan terlalu kuat sangat, takut nanti bunga dalam tu rosak, tak jadi pula buah kan. Jadi buat perlahan-lahan lah, sedikit demi sedikit. Dan mungkin dalam 10 saat macam tu kita buat, untuk pastikan yang pendebungaan tu menjadilah. Dan bila dah selesai proses pendebungaan tersebut, bunga jantan yang korang geselkan tadi tu, korang nak buang pun boleh, ataupun korang nak letak dekat bunga betina tu pun boleh kan. Sebab apa? Secara semula jadinya akan ada serangga-serangga seperti semut, lebah ke dan sebagainya akan datang untuk membantu proses pendebungaan tersebut lah. Jadi kalau korang letak kat situ, mungkin diorang akan hinggap dan membuat melakukan proses pendebungaan jugalah, yang boleh membantu pokok kita. Tapi kalau nak buang pun boleh, sebab kita pun dah buat je. Cuma nak, orang kata, memastikan lagi lah bunga betina ni menjadi buah dia. Baiklah, apa yang akan berlaku sekiranya pendebungaan tu ataupun pollination tu berjaya? Keesokan harinya, kelopak bunga tu akan mengecut atau menguncup, dan kantung yang di belakang kelopak tu, bunga betina ni, dia akan mula membesar dan menjadi buah. Yang macam anda tengok ni kan, yang ini dah mula menjadi buah yang saya dah debungakan tadi tu. Ni dalam lebih kurang 5 ke 6 hari dia dah mula membesar dah buah dia. Korang boleh tengok lah dekat depan ni. Boleh tengok di bahagian bawah tu adalah bunga yang warna kuning tu kan, yang dia dah kuncup. Lepas tu yang kantung tadi dia membesar menjadi buah. Sangat cepat dalam masa 5 hari dia dah membesar macam ni. So maknanya pokok rock melon ni, buah dia memang kata tak mustahil lah dalam masa 75 hari tu kita boleh harvest masa yang sangat singkat. Solo yang bawah ni pun ada lagi satu ni dah menjadi buah juga, tapi saya akan buang lah, sebab dia pembesaran dia agak perlahan sikit. Jadi saya ambil yang tadi tu, yang besar sikit buah dia tu, untuk dikekalkan sebagai buah lah. So satu pokok ni saya maintain satu buah. Yang mana sulur-sulur lain, yang pokok daun bunga betina tu saya pangkas dan buang.
Macam yang korang tengok pokok yang ketiga, yang lagi satu ni, dia dah mula membesar juga. Dia dah tak bantuk sangat lah, dia dah mula catch up pertumbuhannya. Tapi kita tak tahu lagi lah macam mana masalah kulat itu kan. Tapi kita akan cuba juga sembuh ikut jadual lah, dari minggu ke minggu. Dan setelah 2 minggu daripada mula berbunga dan di pendembungaan dibuat, buah ni pun dah menjadi besar. Ini daripada pendembungaan tu sampai macam ni adalah 2 minggu lah, lebih kurang. Agak besar kan. Jadi itulah dia orang kata progres buah ataupun pokok buah rock melon saya. Jadi lepas ni kalau korang nak tengok perkembangan terbaru dia, sama ada menjadi atau tidak buah ni membesar, korang tengok di bahagian 2 ataupun part 2. Dan jangan lupa untuk subscribe, follow dan like channel YouTube saya. Dan juga follow juga Instagram saya, izwan.yusof dekat atas tu. Alright, terima kasih, bye bye.